Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Mam Belaga, pengerusi majlis. Tidak lupa juga kepada ramai sahabat-sahabat kita yang ada depan kita pada malam ni. Ustaz Wayus Riza, Ustaz Saufi, Ustaz Ani dan lain-lain. Tidak lupa juga kepada pihak penganjur Dung Bulu Gading, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa taala. Wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Katanya wa tusannu lil qari'i wal mustami' wa tata'akkadu lahu bi sujudil qari'. Qultu wa tusannu lis-sami' wallahu a'lam. Disunatkan kembali kepada sajdatut tilawah, disunat sujud tilawah lil qari' bagi orang yang membaca. Jadi orang yang membaca ayat yang ada padanya sujud tilawah, maka sunat baginya sujud tilawah. Okey, itu maksud dia. Begitu juga sunat bagi al-mustami'. Mustami' ni adalah orang yang kosak mendengar bacaan orang lain. Kita di sana ada mustami' dan kita ada di sana ada sami'. Sami' ni dia dengar tanpa dia qasak untuk dengar. Okey, secara kebetulan orang baca, dia pun terdengar orang baca, itu dipanggil sami'. Yang keduanya mustami'. Mustami' ni adalah dia dengar orang baca tu memang dia dengar. Okey, itu mustami'. Jadi sebagaimana sunat kepada orang yang membaca sujud tilawah, begitu juga orang yang sengaja dengar bacaan orang, yang mana pembaca saat itu dibaca ayat yang mengandungi sujud tilawah, sunat juga dia sujud. Wa tata'akkadu lahu bi sujudil qari', dan lebih lagi kuat tuntutan, tu ta'akkad. Tuntutan baginya bagi mustami' bi sujudil qari' dengan sujud pembaca. Jadi kalau orang baca tu sujud, maka lebih lagi kuat tuntutan kepada mustami' sujud. Jadi bermakna kalau orang baca tak sujud, tetap mustami' sunat sujud. Cuma kalulah orang yang qari sujud, maka lebih lagi kuat tuntutan bagi mustami' sujud. Jadi bukanlah bermaksud kalau orang yang membaca tu tidak sujud tilawah, jadi orang yang dengar tak sunat sujud, bukan begitu. Bahkan kalau orang yang membaca tidak sujud tilawah sekalipun, tetap mustami' sunat sujud tilawah. Cuma lebih lagi kuat tuntutan sunat kepada mustami' apabila qari melakukan sujud tilawah. Qultu, berkata oleh aku. Qultu, berkata oleh aku di sini yakni Imam Nawawi. Wa tusannu lis-sami'i wallahu a'lam. Maksudnya di dalam kitab Muharrar karangan Imam Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i menyebut bahawasanya sujud tilawah disunatkan kepada qari dan mustami'. Dia tidak sebut pun sujud tilawah sunat kepada sami'. Maka ketika Imam Nawawi membuat ikhtisar daripada kitab Muharrar, dia buat ikhtisar daripada kitab Muharrar, maka dia buat penambahan dalam ikhtisar ni, iaitu bukan hanya mustami' sahaja sunat sujud tilawah, bahkan sami' pun sunat juga sujud tilawah. Cuma macam kita kata tadi, perbezaan di antara sami' dengan mustami' adalah sami' dia tidak qasak untuk dengar. Secara kebetulan dia terdengar, maka sunat dia sujud tilawah. Wallahu a'lam. Katanya wa in qara'a fi ssalati sajada al-imamu wal munfaridu li qira'atihi faqat wal ma'mumu li sajdati imami. Sekiranya qara'al musalli, membaca oleh orang yang sembahyang, baca ayat yang mengandungi sujud tilawah, dia baca fi ssalati dalam sembahyang. Baik, apabila dia baca dalam sembahyang, sajadal imamu wal munfarid, sujudlah oleh imam kalau dia tu imam, wal munfarid orang sembahyang seorang diri, li qiraatihi faqat, untuk bacaannya sahaja. Jadi imam dia sujud untuk bacaannya, munfarid dia sujud untuk bacaannya. Maksudnya kalau imam dengar orang di luar sembahyang baca ayat sajdah, maka tidak disunat kepada imam sujud tilawah kerana baca orang lain. Begitu juga orang yang sembahyang seorang diri, kalau dia dengar orang lain baca ayat yang mengandungi sujud tilawah, maka tidak sunat dia sujud tilawah kerana mendengar bacaan orang lain.
Dia hak yang sunat, imam sujud tilawah kerana bacaan dirinya. Orang hak yang sembahyang seorang diri, sunat dia sujud tilawah kerana bacaan dirinya. Manakala katanya wal ma'mumu li sajdati imamihi. Manakala makmum pula sunat dia sujud kerana sujud imamnya. Jadi makmum kerana sujud imamnya. Gitu. Bukan sunat sujud. Makmum saat itu sujud kerana sujud imamnya. Fa in sajada imamuhu, maka jika sujud oleh imamnya, fatakhallaf. Takhallaf ni dia tidak sujud. Awin akas atau sebalik. Maksudnya imam dia tak sujud tapi dia sujud. Maka katanya batalat salatu, batal sembahyangnya. Batal kerana dia panggil fahishah al-mukhalafah. Dia apabila kita menambah sembahyang kita, kita telah tambahkan sembahyang kita dengan sembahyang imam, maka wajib kita kena ikut imam. Ikut pada perbuatan imam. Dan tidak boleh kita menyalahi imam yang fahishah. Yang menyalahi saat itu keji. Kalau menyalahi sedikit tak ada masalah. Maksud tak ada masalah di sini, ia tidak membatalkan sembahyang. Tapi kalau kita menyalahi yang keji, yang teruk, maka batal sembahyang. Antara mukhalafah fahishah oleh makmum akan imamnya adalah ketika imam sujud tilawah, makmum tidak sujud. Ataupun imam tak sujud tilawah, makmum sujud. Baca subuh Jumaat, kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tok imam tak sujud. Makmum gerang kata imam. Biar aku sujud lah. Tak boleh. Batal sembahyang. Dia batal sembahyang kalau dengan sengaja. Lepas tu, yang pertama, yang keduanya adalah dia tahu hukum haram. Tapi kalau dia tidak sengaja, sebagai contoh, siapa kharru sujjadah, gak lapu-mapu. Biasanya tu imam sujud. Dia ingat tu imam sujud lah. Rupanya tu imam tak sujud. Maka waktu dimaafkan. Katanya wamang sajada kharijas salati nawah. Barang siapa hak yang sujud di luar sembahyang. Tadi hak yang berkait dengan sembahyang. Hak ni di luar sembahyang pula. Jadi kita baca Quran sampai ayat hak yang ada sujud tilawah, maka kita nak sujud tilawah, maka benda hak yang perlu kita kena buat. Ni dia nak cerita tentang rukun dan syarat-syarat sujud tilawah di luar sembahyang. Sesiapa hak yang sujud tilawah, siapa hak yang sujud di luar sembahyang, mesti dia kena nawa. Dia sajana sebenarnya sajada fa'il madhi. Fa'il madhi ni maksud dia menunjuk di atas perbuatan yang telah lepas. Sebab itulah dalam syarah dia kata waman sajada ay waman arada ay yasjud. Sesiapa yang berkehendak sujud. Sebab kalau sujud dah nak niat warna lagi sujud dah. Bukan niat selepas daripada selesai sujud. Waman sajada maksudnya waman arada as-sujud. Sesiapa yang berkehendak untuk sujud kharijas salah, di luar sembahyang, nawa, mesti dia kena berniat. Niat sujud tilawah dia termasuk dalam rukun bagi sujud tilawah. Kerana Nabi SAW bersabda innamal a'malu binniyat. Okey. Jadi niat sujud tilawah ni hukum dia adalah wajib. Tidak sah sujud tilawah di luar sembahyang kalau sekiranya seorang tu tidak berniat sujud tilawah untuk dia sujud tilawah. Yang pertama. Yang keduanya, wakabbara lil ihrami rafi'an yadaihi. Dan dia kena bertakbir lil ihram. Jadi sujud tilawah mengikut mazhab Imam Syafi'i di luar sembahyang dia ada takbiratul ihram dia. Macam sembahyang. Sebab tu dia kata benda sujud tilawah ni adalah pada makna sembahyang. Allahu Akbar. Rafi'an yadaihi. Dia takbir ihram, takbir lil ihram adalah wajib. Rafi'an yadaihi, dalam keadaan dia mengangkat dua tangannya. Mengangkat dua tangan macam dia angkat dua tangan ketika takbiratul ihram itulah hukum dia sunat. Thumma kemudian dia pula bertakbir. Kemudian thumma huruf ataf lil hawiyyi, ataf pada lil ihram. Maksudnya dia bertakbir pula untuk turun. Turun yakni turun kepada sujud. Bila raf'in, tanpa mengangkat tangan. Takbir untuk turun kepada sujud hukum dia sunat. Tanpa perlu mengangkat tangan. Sebagaimana kita tidak angkat tangan ketika kita turun daripada i'tidal kepada sujud. Sami Allahu liman hamidah. Terus kita turun tanpa kita angkat tangan untuk turun kepada sujud. Okey, itu sama. Masalah sujud tilawah. Lepas tu wasajada kasajadati salat. Dan sujud dia seperti sujud, satu sujud bagi sembahyang. Dia satu sujud, sujud tilawah satu je. Dia sujud macam mana sujud sembahyang? Maksudnya 7 anggota, dahi, 2 tangan, lutut dan 2 jari kaki. Baik. Ataupun perut, jari, kaki. Ni kena lipat lah.
Wa rafa'a mukabbiran wa sallam. Lepas tu dia bangkit, bangun, akak kepala dalam keadaan dia mengucap takbir Allahu Akbar, lepas tu wa sallama dan dia memberi salam. Jadi kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i begini cara sujud tilawah. Sujud tilawah, okey, kita nak sujud duduk pun tak apa, daripada berdiri pun tak apa. Mungkin orang baca Quran dalam keadaan berdiri. Ada setengah orang yang dia ulang Quran kan duduk mengatuk, jadi dia ulang dalam keadaan berdiri. Ada orang ulang dalam keadaan duduk. Jadi ia tidak disyaratkan daripada berdiri. Dia tidak disyaratkan sujud saat itu daripada berdiri. Sujud daripada duduk pun tak apa. Tapi yang penting, yang pertama adalah kena takbiratul ihram. Lepas tu kena ada niat. Niat maksudnya kita akad takbir tu niat tujuan untuk sujud tilawah. Okey, 2. Yang ketiganya adalah ni hak rukun. Hak rukun kita buat satu sujud. Yang mana satu sujud saat ni tu seperti sujud sembahyang biasa. Okey, 3. Yang keempatnya adalah kita bangun daripada sujud, lepas tu kita bagi salam. Baik. Jadi Allahu Akbar. Lepas tu kita pun turun kepada sujud. Allahu Akbar. Lepas tu kita bacalah benda yang disunat kita baca dalam sujud. Lepas tu kita pun bakir Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Dia salam yang pertama je, yang wajib. Kita tengok. Katanya wa takbiratul ihrami syartun 'ala sahih. Takbir al-ihram bagi sujud tilawah di luar sembahyang adalah syarat mengikut kaul yang sahih. Jadi bermakna dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua pandangan. Ada pandangan sahih dan ada pandangan sebalik bagi pandangan sahih. Sebalik pandangan sahih dia kata tidak disyarat takbiratul ihram. Terus pakai sujud lalu pun tak apa. Dan ni juga pandangan sebahagian daripada ulama mazhab yang lain. Namun pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i mesti dimulakan dengan takbiratul ihram. Wa kadzas salamu fil adhhar. Seperti ini juga maksudnya seperti takbiratul ihram menjadi syarat bagi sujud tilawah. Salam al-fil adhhar. Maksudnya salam juga menjadi syarat bagi sujud tilawah. Maksudnya mula dengan takbir, sudah dengan salam. Baik. Lepas tu wa tushtaratu syurutus salah, dan disyaratkan segala syarat sembahyang. Syarat sembahyang hadap kiblat. Maka mesti kena hadap kiblat. Syarat sembahyang kena tutup aurat. Begitu juga orang sujud tilawah kena tutup aurat. Syarat sembahyang mesti kena suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Orang yang sujud tilawah mesti kena suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Syarat sembahyang mesti kena suci daripada najis yang tidak dimaafkan pada pakaian, tempat dan tubuh badan. Begitu juga orang yang ingin sujud tilawah kena suci perkara-perkara tersebut daripada tempat dia sujud, pakaian dan badan dia. Katanya wa man sajada fiha kabbara lil hawiyyi wa lirraf'i wa la yarfa'u yadayhi. Tadi di luar sembahyang. Manakala dalam sembahyang pula wa man sajada fiha, barang siapa yang sujud di dalam sembahyang, dia nak sujud tilawah dalam sembahyang, kabbara lil hawiyyi wa lirraf'i, dia bertakbir, dia ucap Allahu Akbar ketika al-hawiyyi turun, wa lirraf'i dan ketika bangun. Jadi ketika dia turun dia ucap Allahu Akbar, ketika dia bangkit dia ucap Allahu Akbar. Wala yarfa'u yadayhi, dan tidak mengangkat ia akan dua tangannya. Tak ada lah akad dua tangan ketika turun dan akad dua tangan ketika naik. Macam yang kita buat sama-sama tu lah. Tapi kadang-kadang kadang-kadang mai subuh Jumaat ni ngatuk. Nyakak kat dua tangan. Okey, tak apa. Awak tu tak sengaja ngatuk nak buat mana. Baik. Qultu, berkata oleh aku. Siapa aku? Imam Nawawi. Wala yajlisu lilistirahati wallahu a'lam. Dia dulu pada muqaddimah kitab Minhajut Talibin Imam Nawawi kabadah. Yang mana kitab Minhajut Talibin adalah ringkasan daripada kitab Muharrar, tapi dalam masa yang sama ada penambahan yang dibuat oleh Imam Nawawi. Jadi biasanya antara penambahan yang dibuat oleh Imam Nawawi adalah ketika dibuat mari satu permasalahan, lepas tu dia kata qultu wallahu a'lam. Jadi isyarat bahawasanya itu adalah penambahan yang dibuat oleh Imam Nawawi yang tidak ada dalam kitab Muharrar. Maksud dia wala yajlisu lilistirahati wallahu a'lam. Dia tidak duduk, orang yang melakukan sujud tilawah tidak duduk ni dalam sembahyang lah, tidak duduk untuk istirahat. Kan kita daripada sujud yang kedua, kalau kita terus nak bangun dalam sujud yang kedua, terus kita nak bangun kepada qiyam, dia mengikut mazhab Imam Syafi'i sunat kita duduk istirahat. Tetapi dalam masalah sujud tilawah tidak sunat kita duduk istirahat, terus kita bangun. Tetapi kalau orang tu tetap duduk istirahat, ia tidak membatalkan sembahyang, cuma dia melakukan perkara
yang makruh. Baik. Wallahu a'lam. Wa yaqul, dan berkatalah ia, dia kata lagu mana? Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Okey, itu dia berkata dalam sujud. Dia berkata di dalam sujud tilawah, sama ada sujud tilawah saat itu di dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Baik. Maksud sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, maksudnya telah sujud oleh mukaku kepada Tuhan yang menciptakannya dan mentaswirkan, menggambarkannya, merupakannya. Wa syaqqa sam'ahu, dan dia membelahkan pendengarannya, wa basarahu, dan penglihatannya, membelahkan kita, pendengaran kita ada lubang, telinga ni, mata kita ni terbuka ni, bihaulihi, dengan dayanya, wa quwwatihi, dan kekuatannya. Baik. Katanya walau karrara ayatan fi majlisain sajada likul. Maksudnya kalau sekiranya mengulang ia kembali kepada seorang, ayatan akan satu ayat, fi majlisain, di dalam dua majlis, sajada likul, sujudlah ia bagi setiap. Maksudnya muslimin muslimat ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah seorang tu dia baca ayat yang mengandungi sujud tilawah. Okey, kita kata kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Okey, dia baca dalam majlis ni. Okey, dia baca ayat tu dalam majlis ni. Maka sunat dia sujud. Lepas tu kat lagi dia duduk di majlis lain pula, dia baca ayat yang sama. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Maka walaupun dia mengulangi ayat yang sama. Dah ingat lagi surah ni, kebetulan subuh esok orang suruh jadi tu imam. Nak baca surah ni malam tu ngulang ngulang bawah ni sekali, ngulang atas ni sekali. Okey, masa ngulang bawah ni baca ayat tu sunat sujud tilawah. Ngulang atas ni oleh kerana majlis berbeza. Majlis berbeza, maka sunat pula sujud tilawah. Tu maksud dia benda walau karrara ayatan, satu ayat fi majlisain, pada dua majlis, sajada likullin, sunat dia sujud untuk setiap. Katanya wa kadzal majlisu fil asah. Okey, dan seperti ini juga satu majlis mengikut kaul yang asah. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau dia ulang satu majlis sekali pun, sunat dia sujud. Jadi ulang, dia baca kali yang pertama sunat dia sujud, dia baca kali yang kedua sunat pula dia sujud. Itu maksud dia. Baik. Lepas tu dia katanya wa rak'atun ka majlisin. Satu rakaat adalah seperti satu majlis. Maksudnya kalau orang tu baca ayat sajdah di dalam satu rakaat dan dia ulang dua kali, maka sunat dia sujud dua kali mengikut qaul al-asah. Kan dikatakan wa kadzal majlisu fil asah. Satu majlis pun sunat juga dia sujud untuk setiap kali dia ulang. Satu rakaat seperti satu majlis. Maksudnya ada dua pandangan. Kalau dia baca dua kali, contoh ni kita kata contoh dah. Dia baca dia mula dibaca surah yang pertama, katakanlah surah Al-Alaq. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, dia pun rasa macam tinggal ayat. Okey, siapa kena baca kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, sunat dia sujud. Lepas tu dia bangun, macam aku tinggal ayat tadi. Okey, dia baca sekali lagi surah yang sama. Sunat pula dia sujud. Tetapi mengikut al-asah sahaja. Maksudnya berlaku khilaf. Ada pandangan yang mengatakan tak sunat dah, kerana satu majlis. Satu rakaat dihukumkan seperti satu majlis. Baik, wa raka'atani ka majlisain, dan dua rakaat seperti dua majlis. Rakaat yang pertama dia baca ayat yang mengandungi sujud sajdah, maka sunat dia sujud. Rakaat yang kedua dia baca surah yang sama. Kadang-kadang kita jadi tu imam ni, kita tak sedar baca surah yang sama. Okey, yang pertama kita baca Iqra. Yang kedua pun Iqra juga. Okey, siapa kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, sunat kita sujud. Sama juga untuk rakaat yang kedua, sunat kita sujud. Baik, sebab dia dua rakaat seperti dua majlis. Hak ni benda berlaku, sepakat ulama mengatakan sunat dia sujud untuk setiap kali dia baca pada setiap rakaat tu. Tapi kalau hak yang satu rakaat, itu berlaku khilaf. Katanya fa in lam yasjud wa tala al-fasl lam yasjud. Jika dia tidak sujud, lepas dari baca dia tidak sujud, adakah boleh dia sujud? Kata ulama kena tengok.
Tengok daripada masa dia baca dengan masa dia nak sujud, tempoh lama ke sekejap. Kalau lama, maka tak sunat dah dia sujud. Jadi masalah sujud tilawah ni dia tidak ada istilah qada. Dia sama dengan sembahyang gerhana. Dia tidak ada istilah qada kerana sebab sujud tilawah adalah benda yang kedatangan, benda yang baru terjadi. Apabila dia baru terjadi, benda yang kedatangan, kalau dia tidak buat dalam waktu dia, maka tidak sunat dia qada sebagaimana sembahyang gerhana. Sembahyang gerhana ni panggil sebab dia berlaku, baru berlaku. Orang tu dia tidak sembahyang sunat gerhana, melainkan setelah daripada selesai gerhana baru dia cuba nak sembahyang, maka tidak dibolehkan. Baik, kerana sembahyang sunat gerhana tidak boleh qada. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya fa illam yasjud wa tala al-fasl lam yasjud. Tetapi kalaulah pendek baru pendek perceraian dia, maksudnya daripada dia baca ayat sehingga dia nak sujud baru sekejap. Dia baca ayat, malah nak sujud. Duk mikir, sujud rugi pula tak sujud. Okey, maka kalau pendek perceraian masih lagi sunat dia sujud. Jadi pendek kata, lupa sujud tilawah apabila seorang tu baca ayat yang mengandungi sujud tilawah dan dia tidak sujud dalam tempoh yang masa yang panjang di antara baca ayat sehingga ada kehendak untuk sujud. Okey, itu maksud dia. Panjang pendek di sini adalah pada uruf. Pada uruf. Kalau uruf kata panjang, kalau uruf kata pendek. Okey, sebagai contoh lah kita kata, ni kita buat contoh ketua rumah kali malam ni. Okey, kita kata contoh. Ada sebahagian daripada ulama ketika dia duduk Kedah, jadi orang tak mari dia baca Quran. Okey, tuan rumah kita baca Quran sebagai contoh. Siapa ayat sujud tilawah, tiba-tiba anak dara masuk mari nak beli. Asal okey, kita buat contoh lah. Jadi buat contoh. Contoh je kan. Ya. Okey. Orang mari nak beli. Jadi nak sujud tilawah, dah orang mari nak beli, layan lu kejap. Tapi orang masuk sekejap aje, lepas tu orang tu mula. Okey. Jadi kita tengok daripada jarak tempoh yang dia baca saat ni tu dengan hak dia nak sujud, kalau sekejap maka sunat lagi dia sujud. Kalau lama mari patut nak beli, mari tanya Omo duduk mana, nombor telefon. Contoh tu lama sangat dah. Maka tak sunat dah sujud tilawah. Buat segar je. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu contoh untuk mudah kita faham perbahasan ni. Okey, kita masuk dalam perbahasan baru iaitu babu sajdatis syukr. Bab pada menjelaskan sujud syukur. Okey, tadi sujud tilawah. Ni sujud syukur pula. Wasajdatu syukri la tadkhulus salah. Wa tusannu li hujumi ni'matin aw indifa'i niqmah. Dia sujud syukur dia tidak masuk dalam sembahyang. Maksudnya dia tidak ada sujud syukur dalam sembahyang. Dia tidak boleh kita sujud syukur dalam sembahyang. Tengah-tengah sembahyang orang khabar bini mu beranak dah. Sujud syukur lalu dalam sembahyang tak boleh. Kalau sujud juga maka batal sembahyang kerana dikirakan menambah perbuatan yang bukan daripada perbuatan sembahyang yang tidak diizinkan oleh syarak. Baik. Dah bila sunat sujud syukur, wa tusannu li hujumi ni'mah aw indifa'i niqmah. Disunat sujud syukur ketika ataupun kerana hujum. Dia asal makna hujum ni adalah datang secara mengejut. Datang secara mengejut tu asal makna hujum. Baik. Ataupun kalau kita boleh kita kata hujum ni berlaku. Datang. Disunatkan sujud syukur li hujumi ni'mah kerana berlaku ataupun datang ataupun dapat nikmat awin difa'i niqmah ataupun tertolak bala. Niqmah ni bala lah kita kalau kita cakap kau. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sujud syukur tidak disunatkan bagi nikmat yang kekal. Kalau kita tengok nikmat yang paling besar yang Allah Taala kurniakan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Itu nikmat yang paling besar. Adakah sunat kita sujud syukur di atas nikmat iman dan Islam? Tidak. Kerana sujud syukur hanya disunatkan li hujumi ni'mah. Kerana hujumnya datangnya nikmat. Manakala nikmat Islam dan iman ni nikmat yang bukan datang. Nikmat yang lama dah, yang
kita dapat dan benda tu masih lagi kekal sampai ke sekarang. Ia tidak sunat sujud syukur. Jadi kalau sunat juga sujud syukur nikmat-nikmat gitu, jadi habis masa untuk sujud syukur je lah. Duk sebentar sujud syukur, duk sebentar sujud syukur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sujud syukur kerana nikmat iman dan Islam tersebut. Cuma sujud syukur lain daripada syukur. Bersyukur tu memang diwajibkan. Sujud syukur tu hak yang kita bincang. Baik. Ada sebahagian daripada orang, ini benda hak yang perlu kita kena bincang juga mengikut benda kaedah yang disebut oleh ulama fiqh. Ada sebahagian daripada tahfiz yang mana selepas daripada setiap kali dia sembahyang dia sujud. Sujud syukur. Kalau kita tanya sebab dia sujud syukur. Okey, sebagai contoh sebab dia. Sebab dia suruh semua pelajar dia sujud syukur. Okey, sebab dia sujud syukur. Sebab dia kata Allah Taala bagi nikmat ngapal Quran ataupun Allah Subhanahu Wa Taala bagi nikmat ingat Quran. Baik. Kalau alasan tu tidak dibolehkan. Kerana dia kerana orang yang duduk di tahfiz Quran ni bukan semua ingat. Bukan semua ingat. Orang yang biasa ngapal Quran ni tahu dah ramai-ramai pelajar kita tu ada hak tak ingat. Ada hak yang ingat, ada hak tak ingat. Atas alasan tu kita suruh sujud belaka, hak tu tidak dibolehkan. Okey, tu yang pertama. Yang keduanya, bagi orang yang ngapal Quran ni dia bukan hujum nikmat. Dia bukan hujum nikmat. Sebab bukan dia baru dapat hidayah untuk ngapal Quran. Bukan dia duduk pada tempat ngapal Quran. Maka tidaklah disunatkan sujud. Sebab itulah kita tidak dapati suatu dalil, suatu athar pun daripada Rasulullah dan daripada sahabat yang mereka itu ngapal Quran setiap hari ataupun mereka itu ngapal Quran, setiap kali mereka ngapal Quran, mereka sujud syukur. Tidak ada satu athar pun. Baik. Jadi hak tu kena berhati-hatilah sebab takut kita termasuk dalam golongan hak yang mereka-rekakan ibadah. Jadi akhirnya masuk dalam perkara bid'ah. Awin difa'i niqmah ataupun tertolak balik. Baik, sebagai contoh terselamat daripada kebakaran, terselamat daripada kemalangan, ataupun kita buat contoh zaman keadaan kita sekarang ni, nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita. Orang hak yang terkena COVID akhirnya benda selamat. Hak yang pakai oksigen dah tiba-tiba selamat, okey boleh. Dia sunat dia sujud syukur kerana tertolak bala. Baik. Au ru'yati mubtala ataupun dia sunat juga dia sujud syukur ketika kerana dia melihat orang yang diuji dengan ujian. Contoh orang yang sakit teruk. Tu ru'yati mubtala. Orang yang tak makna dia mubtala. Orang yang macam orang sakit gitu kan. Orang sakit ke, orang yang cacat ke, orang tak sihat ke. Tu mubtala tu. Jadi dia gini sebenarnya apabila kita tengok dia tu ada musibah pada dia, ada kita alhamdulillah Allah Subhanahu Taala bagi nikmat tidak kena macam dia, maka di situ sunat kita sujud syukur. Tapi jangan sujud depan dia. Tu tak boleh. Tu sujud depan dia tu tak boleh. Awasin ataupun kita melihat orang yang melakukan maksiat. Sunat kita sujud syukur kerana Allah Taala menyelamatkan kita daripada maksiat tersebut. Dan kalau orang yang melakukan maksiat boleh sujud depan dia. Supaya benda perbuatan kita saat ni tu sebagai menterjemahkan kita tidak suka kepada apa yang dia buat. Katanya wa yudhiruha lil 'asi la lil mubtada. Dia menzahirkan sujud syukur saat itu kepada orang yang melakukan maksiat. Kan kita kan benda yang dituntut kepada kita apabila kita melihat kemungkaran adalah kita ubah kemungkaran. Dia ubah ni ada kala ubah dengan perkataan dan ada kala ubah dengan perbuatan kita. Dan antara perbuatan kita menunjukkan bahawasanya kita memang tidak suka kepada dia. Sampai kita sujud syukur kerana Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada maksiat yang dia buat. Wa yudhiruha lil 'asi la lil mubtada. Gi patah batu buruk tengok orang duduk pipih tangan dengan orang puang tu sujud syukur lalu situ. Allah Rabbi. La lil mubtada tidaklah maksudnya tidak dia menzahirkan sujud syukur
lil mubtala bagi orang hak yang diuji dengan penyakit dan seumpamanya. Wahya dan itu sujud syukur adalah kasajidati tilawah, seperti sujud tilawah. Bagaimana kita sujud tilawah, begitu sujud syukur. Sebab itulah mengikut mazhab Imam Syafi'i, bukan hanya mazhab Imam Syafi'i, bukan pandangan sebahagian daripada ulama mazhab Hambali mengatakan bahawasanya tidak boleh sujud syukur melainkan ketika ada wuduk dan ketika tutup aurat. Baik, jadi pemain bola, kan biasa kat tempat kita, apabila pemain bola berhanggu, pemain bola berhanggu, maka dia sujud syukur. Yang pertama, kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i, dan begitu juga sebahagian daripada mazhab yang lain. Bukan hanya mazhab Imam Syafi'i sajalah, tapi masalah ini masih lagi berlaku khilaf di kalangan ulama. Mengikut mazhab Imam Syafi'i, pastikan dia menutup aurat, pastikan menghadap kiblat, pastikan ada wuduk. Okey, itu perkara yang perlu dia kena jaga. Lepas tu, selagi yang perlu kita kena bincang, adakah masuk go, sumbat go ni termasuk dalam nikmat yang dituntut untuk kita sujud syukur? Adakah termasuk dalam nikmat yang yang sunat kita sujud syukur atas nikmat tersebut? Okey, hal tu perlu kena bincang. Baik, ada sebahagian daripada ustaz di tempat kita, dia tidak bersetujulah dengan sujud syukur kerana dia melihat bukan nikmat. Tapi ada sebahagian daripada ustaz di tempat kita, dia kata tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam. Katanya wal asahu jawazuhuma 'ala ar-rahilati lil musafir. Dan pandangan yang asah adalah harus keduanya, sujud tilawah dan sujud syukur, 'ala ar-rahilati, di atas kenderaan bagi orang yang bermusafir. Jadi orang yang bermusafir, musafir ni tidak disyaratkan musafir yang jauh. Kita naik kenderaan nak pergi jalan, walaupun perjalanan dekat, tidak semesti perjalanan tu jauh. Maka ketika kita di atas kenderaan, kita baca ayat yang mengandungi sujud tilawah, sunat kita sujud. Cuma di atas kenderaan kita isyarat sahaja. Sama juga ketika kita di atas kenderaan, tiba-tiba dapat berita bahawasanya kita dapat satu nikmat yang besar sebagai contoh, maka sunat kita sujud syukur di atas kenderaan tersebut. Katanya fa in sajadah li tilawati salatin jaza 'alaiha qat'ah. Maka jika dia sujud untuk bacaan sembahyang, harus atasnya atas kenderaan qat'an secara putus, maksudnya tidak berlaku khilaf. Dia nak cerita gini. Kita atas kenderaan, kita tidak boleh sujud macam biasa. Kita hanya dapat isyarat sahaja. Okey, katakanlah kita baca kita bawa kenderaan, kita baca Quran. Kita bawa kenderaan, kita baca Quran. Ada orang, sebahagian daripada orang-orang Arab tengah bawa kenderaan, Quran tu tepi. Kadang-kadang tak betul-betul tengah stageng. Baca Quran. Baik. Jadi dibaca Quran, dia ngulang lah. Kalau nak ngapa payah, nak derebar lagi, nak baca apa payah. Main, nak sebut bak pula, tambalan tumbah ni ayat menduduk berhati, bahang ikut dang. Jadi kan, jadi biasa orang ngulang lah. Orang ngulang. Okey, orang ngulang Quran atas kenderaan. Siapa ayat yang ada sujud tilawah. Baik, kalau dia dok semayang, maka hak tu berlaku khilaf. Boleh dok dia sujud tilawah di atas kenderaan? Sebab dia tidak mampu untuk sujud seperti biasa. Sebab tu berlaku khilaf. Qaul al-asah, pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, tetap sunat dia sujud tilawah, tapi cara dia adalah dia buat isyarat. Okey, ini pandangan mu'tamad. Namun, masalah yang kedua, orang yang sembahyang atas kenderaan, dia sembahyang sunat atas kenderaan. Tiba-tiba dalam sembahyang sunat tersebut, dia baca Quran yang mengandungi sujud tilawah. Maka sepakat ulama mengatakan, ulama mazhab Imam Syafi'i, sepakat ulama mengatakan sunat dia sujud tilawah ketika dalam sembahyang atas kenderaan, tanpa ada khilaf. Hak yang ada khilaf, hak yang bukan sembahyang. Baik. Okey, kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu babu salatin nafl. Bab pada menyatakan sembahyang sunat. Kita soalan banyak tak malam ni? Ada apa banyak, kita baca sikit lagi. Babu salatin nafl, bab sembahyang sunat. Okey. Katanya salatun nafli qisman. Sembahyang sunat ada dua bahagian. Qismun la yusannu jama'ah. Satu bahagian tidak disunatkan secara berjamaah. Jadi bermakna satu bahagian yang kedua akan datang disebut disunatkan berjamaah. Okey. Perkataan satu bahagian tidak disunatkan berjamaah bukanlah bermaksud dilarang melakukan sembahyang tersebut secara berjamaah. Okey, sebagai contoh, faminhur rawatibu ma'al faraid.
Dan antaranya, antara faminhu, min dipanggil min litab'id, antara ataupun sebahagian daripada bahagian sembahyang sunat yang tidak disunatkan dilakukan secara berjemaah adalah sembahyang rawatib ma'al faraid. Sembahyang sunat rawatib yang bersama dengan fardu, hak kapit fardu. Sembahyang sunat rawatib hak yang kapit fardu tidak disunatkan kita buat secara berjemaah. Okey. Soalannya, apakah hukum kalau kita nak buat sembahyang sunat rawatib secara berjemaah? Hukum dia adalah dibolehkan. Dia bukanlah maksud tidak disunatkan di sini dengan maksud haram kita buat secara berjemaah. Jadi kalau orang tu nak sembahyang sunat rawatib secara berjemaah, hukum dia adalah dibolehkan. Dibolehkan. Dan ana dalam masalah ni ada buat penulisan. Bab ni ada buat penulisan. Baik. Kalau ana pegang kitab Mughnil Muhtaj, yang mana dalam kitab Mughnil Muhtaj dia sebut lagu mana, ana baca sikit. Dia kata ay la tusannu fihi al-jama'atu limuwadhabatihi sallallahu alaihi wasallam ala fi'lihi furada ala la ala al-hal. Baik. Wa illa lakana ma'nahu nafy as-sunnati anhu hala kaunihi fi jama'atin wa laysa murada. Wa bihadha at-taqdir yandafi'u ma qila innahu law qala yusannu furada kana ahsan. Okey, tengok, fa inna sunnata alla yakuna fi jama'ah. Sesungguhnya yang sunatnya adalah dia saat itu tidak buat secara berjemaah. Wa in jaza bil jama'ati bila karahah. Walaupun harus dilakukan sembahyang tersebut secara berjemaah tanpa makruh. Liqtida Ibni Abbasin bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil dia fi baiti khalatihi Maimunata fi tahajjud, muttafaqun alaih. Kerana Abdullah bin Abbas dia pernah mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia berada di rumah mak saudara dia. Mak saudara dia isteri Rasulullah, Maimunah. Ketika dia pergi rumah mak saudara dia Maimunah, dia bermalang di rumah tersebut. Malang tu Rasul sembahyang qiyamul lail. Ketika Rasul sembahyang seorang qiyamul lail, dituntut buat, dia tidak termasuk dalam sembahyang yang disunatkan dilakukan secara berjemaah melainkan pada bulan Ramadan sahaja. Baik, tiba-tiba dia menjadi makmum kepada Rasulullah. Kalau benda tu makruh, benda tu dilarang, pasti Rasulullah larang dia. Baik, sebab itulah ulama kata tidak disunatkan berjemaah bukanlah bermaksud haram dilakukan secara berjemaah. Hukum dia adalah boleh bila karahah, tanpa makruh. Baik. Seterusnya, wahya, dan iaitu sembahyang ar-rawatib ma'al faraid adalah raka'atani qabla as-subhi, 2 rakaat sebelum daripada subuh. Wa raka'atani qabla adh-dhuhur, 2 rakaat sebelum daripada zuhur. Wa kadza ba'daha, dan seperti ini, seperti 2 rakaat sebelum daripada zuhur adalah ba'da adh-dhuhur. Maksudnya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas daripada zuhur. Wa ba'da al-maghrib, dan 2 rakaat selepas daripada maghrib. Wal isya, dan 2 rakaat selepas daripada isya. Wa qila la ratibata lil isya. Ada pandangan sebagai ulama mengatakan tidak ada sunat rawatib bagi sembahyang isya. Wa qila arba'un qabla adh-dhuhri, dan kata qil 4 rakaat sebelum daripada zuhur. Sebelum zuhur bukan 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Nanti kita akan tengok kayak gini apa yang akan dikatakan oleh Imam Nawawi lepas daripada ni. Wa qila arba'un ba'daha, kata qil 4 rakaat selepas daripada zuhur. Wa qila wa arba'un qabla al-'asri, kata qil 4 rakaat sebelum daripada asar. Wal jami'u sunnah. Kata Imam Nawawi, hak kata KK tu semuanya adalah sunat belaka. 2 rakaat sebelum zuhur aku kata mula-mula, lepas tu ada K kata 4 rakaat sebelum zuhur sunat, 4 rakaat selepas zuhur sunat, 4 rakaat sebelum asar sunat. Cuma hak yang khilafnya adalah wa innamal khilafu fi ratibil muakkad. Hak khilafnya adalah pada sunat rawatib hak yang muakkad. Jadi hak tu khilaf. Jadi hak yang sebelum zuhur 2 rakaat muakkadah tu jelas dah, sepakat ulama. Cuma hak 2 rakaat lagi adalah muakkadah ataupun ghair muakkadah, ni khilaf. Ada setengah kata sunat tapi bukan muakkadah, ada setengah kata sunat hak yang muakkadah. Okey, wa qila rak'atani khafifatani qabla al-maghrib. Kata qil 2 rakaat yang ringkas sebelum daripada maghrib. Ni kata qil. Jadi apabila kata qil seolah-olah di pandangan dhaif, tapi kata Imam Nawawi tak, bukan pandangan dhaif. Qultu, berkata oleh aku, huma, keduanya, maksudnya 2 rakaat yang ringkas sebelum daripada maghrib adalah sunnatun ala sahih, adalah sunnah
mengikut pandangan yang sahih. Maksudnya pandangan mu'tamad ia adalah sunnah. Kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunangnya. Kata Rasulullah, sallu qabla al-maghrib raka'atain. Hendaklah kamu sembahyang sebelum daripada maghrib sebanyak 2 rakaat. Begitu juga dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang mana Anas bin Malik menceritakan anna kibaras sahabati, sahabat-sahabat yang besar, kanu yabtadiruna as-sawari, mereka itu segera pergi berhadap kepada tiang-tiang dalam masjid sebelum daripada sembahyang maghrib, setelah daripada azan maghrib. Baik, itu yang disebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, pendek kata mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i ada 2 rakaat sebelum daripada maghrib yang dikatakan sebagai sunnah qabliyah sebelum daripada maghrib. Katanya fa fi sahihil Bukhari al-amru bihima, dalam kitab Sahih Bukhari perintah dengan keduanya. Dengan keduanya kembali kepada 2 rakaat sebelum daripada maghrib. Dalam lafaz Imam Bukhari kata Rasulullah, sallu qabla salatil maghrib, sallu qabla salatil maghrib. 3 kali Rasulullah kata. Cukup 3 kali kata Rasulullah, liman syaa. Baik, hendaklah kamu sembahyang sebelum daripada maghrib. Hendaklah kamu sembahyang sebelum daripada maghrib. Hendaklah kamu sembahyang sebelum daripada maghrib bagi mereka yang berkehendak ataupun bagi mereka yang nak sembahyang. Jadi bermakna perkataan liman syaa isyarat kepada perintah di sini adalah perintah sunat, bukan perintah wajib. Wa ba'dal jumu'ati arba'un wa qablaha ma qabla adh-dhuhri wallahu a'lam. Selepas daripada Jumaat 4. Sebelum daripada Jumaat adalah barang yang sebelum daripada zuhur, wallahu a'lam. Sebelum daripada Jumaat ni berlaku khilaf. Sebenarnya menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, hukum dia juga sunnah sebelum daripada Jumaat. Sebenarnya berlaku khilaf dalam masalah ni. Seterusnya katanya wa minhu al-witru wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita tengok soalan sekejap. Tak ada soalan tak? Ya, biar membaca lah. Boleh? Membaca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Bayaran kifarah sumpah, nazar, fidyah, bolehkah dibayar kepada negeri lain? Contoh kita di Terengganu bayar kepada wilayah. Kerana pejabat agama wilayah ada menyediakan platform bayaran secara online. Okey, berkenaan soalan kita nak bayar fidyah ataupun bayar fidyah, nazar, kafarah, sumpah kita nak bayar di negeri lain. Contoh kita duduk Terengganu, kita nak bayar di negeri lain. Boleh ke tak? Sebenarnya masalah kita nak bayar di tempat lain ni ada khilaf di kalangan ulama fiqh. Sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan tidak boleh. Dan sebahagian yang lain mengatakan boleh. Jadi sebaik-baiknya elokkan bayar di tempat yang lain kerana fakir miskin di tempat kita lebih berhak mendapat apa hak yang kita bayar. Itu hak yang sebaik-baiknya. Sebab masalah tu sebenarnya ada khilaf di kalangan ulama. Sebaik-baiknya kita buat benda hak yang tidak ataupun hak yang disepakati oleh ulama mengatakan sah. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Soalan yang kedua. Assalamualaikum Al-Fadhil Ustaz. Saya ada soalan. Soalan saya, Ustaz, adakah memandai sekiranya kita melakukan tamakninah ketika iktidal di dalam perbuatan kunut ketika solat subuh, yakni selepas bangun dari rukuk, dia terus angkat tangan untuk bacaan kunut. Jazakallah khairan. Okey, antara dia sebenarnya benda yang dikatakan sebagai tamakninah. Tamakninah ni adalah untuk kita nampak wujudnya perceraian di antara pergerakan kita turun naik daripada rukuk dan turun kepada sujud. Jadi kalau sekiranya ada dah perceraian tersebut, maka sudah dinamakan sebagai tamakninah. Maksudnya baiklah, tak ada masalah lah. Jadi dia sami Allahu liman hamidah, dia angkat tangan. Maka tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Salam Ustaz. Sebab kan dia kan kunut kan dibaca dalam iktidal kan, Syekh kan. Dia baca dalam iktidal. Jadi kunut saat itu dibaca dalam iktidal. Jadi apabila dia baca kunut dalam iktidal, maka walaupun dia angkat tangan selalu, maka tidak menjadi masalah lah.
Dia bukan apabila dia baca kunut saat itu dia telah berpindah daripada rukun i'tidal kepada rukun yang lain. Dan ia tidak berpindah, dia tetap berada dalam i'tidal. Wallahu a'lam. Salam Ustaz, sekiranya kita dengar orang baca ayat sajadah, kita nak sujud tak ada wudu, kita nak sujud tak ada air mayang, apakah yang perlu kita buat sebagai nak ganti sujud? Baik, jadi kita dengar orang baca ayat yang mengandungi sujud tilawah. Lepas tu kita nak sujud, air mayang tak ada. Okey, cara dia adalah dia ambil air semayang. Dan tempoh ambil air semayang saat itu dia bukan tempoh yang lama. Dia masih lagi dikirakan perceraian yang pendek. Apatah lagi kita dak sujud lalu kerana kita nak buat sesuatu yang berkait dengan masalah sujud. Maka tak ada masalah. Kalau tak ada air, contoh kita kata tayamum. Tayamum tepuk atas tanah, sapu muka, sapu tangan, sujud. Itu cara dia. Baik. Wallahu a'lam. Adalah sebahagian daripada ulama menyebut bahawasanya ada ganti yang dipanggil al-baqiyatus salihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi sebenarnya benda tu sebenarnya tidak ada sandaran yang jelas lah. Tidak ada dalil yang jelas masalah tu sebenarnya, tapi ada pandangan sebahagian daripada ulama dia melihat kepada maksudnya dalil yang umum. Sebab itulah dalam mazhab Imam Syafi'i pun bukanlah suatu pandangan yang masyhur sebenarnya dalam bab tu. Tapi bukan tak ada pandangan yang menyebut boleh ganti dengan subhanallah walhamdulillah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Kalau orang ni dia buat pembedahan mata. Kalau orang ni dia buat pembedahan mata dan ada pendarahan pada mata dia, boleh buka esok kan tu, esok baru boleh buka. Bagaimanakah cara nak solat? Bagaimanakah cara nak solat? Cara solat dia bagaimana? Okey. Dia kalau sekarang ni dia buat pembedahan mata, semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kesembuhan kepada orang yang sakit, pesakit tersebut, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita. Baik, dia pembedahan mata dia akan tutup lah. Dia buka lalu. Dia kena buka esok. Jadi apabila tak boleh buka lalu, nak semayang mana? Okey, dia semayang sekadar dia mampu. Lepas tu nak ambil air semayang, okey nak ambil air semayang, tempat orang yang boleh basuh dibasuh. Tempat orang yang tak boleh basuh, ni kita royak mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i tu. Tempat orang yang tak boleh basuh, dia kena sapu air di atas pembalut. Lepas tu dia kena tayamum, ganti daripada tempat yang tidak boleh kena air di bawah pembalut. Lepas tu dia sembahyang. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau oleh kerana pembalut berada dalam anggota tayamum, pembalut berada dalam anggota tayamum, dia kena ulang balik sembahyang dia. Okey, itu mengikut mazhab Imam Syafi'i. Cuma bagi orang sakit ni, benda kita boleh ambil pandangan sebahagian ulama mazhab Imam Syafi'i, dan pandangan ni juga ada sebahagian daripada ulama mazhab yang lain. Cukup bagi dia sapu saja. Okey, tempat yang boleh basuh dibasuh, kawasan hak yang pembalut dia sapu saja, lepas tu dia sembahyang dalam keadaan begitu. Lepas tu tidak perlu dia ulang semula. Okey, itu ada pandangan sebahagian ulama mazhab Imam Syafi'i dan sebahagian daripada ulama mazhab yang lain. Jadi orang hak yang kuat macam Ustaz Mang kita, orang gagah, orang kuat. Jadi dia kena buat hak yang paling comel lah. Tapi kalau untuk orang-orang awam, tak apalah, ambil hak yang benda hak yang mudah untuk dia. Apatah lagi kalau bagi penekanan dia takut pakai nak sembahyang tu. Jadi kita boleh ambil pandangan hak yang ringan untuk dia. Tapi untuk kita ambil pandangan hak yang paling terbaik. Wallahu a'lam. Soalan last pada malam ni. Saya terlewat masuk. Cuma mohon pencerahan cara sujud tilawah, iaitu sujud syukur. Akad takbir, sujud, bacaan dalam sujud sama tak? Dan bagi salam, betul tak Ustaz? Ya betul. Betul. Ustaz Mang telah jawab dah. Dah salam lah. Ya. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Mungkin kita buka 1-2 soalan lagi kat ada depan ni. Tak ada dah. Kita bagi peluang. Ustaz, macam ni Ustaz kata dia tutup. Ingat tanya kedai ni. Pada pemain-pemain pada satu dari segi jumlah tim, mana juga kemenangan dia. Ada dari segi tepat bersih apa semua. Pakaian memang dia pakai rotok awal sebab coach memang pakai panjang ada. Kerana dari segi itu dia kira sujud syukur ke? Ya, boleh kok sujud syukur pun tak apa, boleh sujud syukur. Sebab dia jurulatih pun kumpulan dia orang menang. Dari segi pemain ni sama. Ada yang dalam mazhab Imam Syafi'i tak boleh lah.
Tak boleh. Cuma adalah pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan tak ada masalah. Tapi sebaik-baiknya tak payahlah, sebaik-baiknya. Bersyukur tu ucap alhamdulillah. Lepas tu belanja kita pula. Syukur kok. Belanja tu syukur kok. Kiblat. Dia kena tu lah. Dia kena ijtihad. Kalau tidak tahu ijtihad. Ijtihad ni mana arah kiblat? Kok ni. Dia sujud aku. Ada di sujud bahagian gambar. Sebenarnya memang ada pandangan yang mengatakan tak ada masalah sujud bahagian gambar pun. Tapi hak yang kita cerita pandangan mazhab Imam Syafi'i dan pandangan sebahagian daripada mazhab yang lain. Jadi dalam kita nak buat sesuatu benda tu biarlah kita buat supaya sepakat ulama mengatakan sah perbuatan kita betul. Wallahu a'lam. Sujud syukur. Sujud syukur. Dia sujud tilawah dengan sujud syukur cara sama je, cuma sebab je berbeza. Tilawah kerana kita baca ayat sajdah. Manakala sujud syukur kerana hujum nikmah ataupun indifa' niqmah. Datang nikmat ataupun tertolak balik. Wallahu a'lam. Jadi untuk hari ni kita berhenti sini dulu lah. Untuk malam ni lah. Jadi insya-Allah kita sambung balik pada esok kalau dipanjangkan umur. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Baca doa sikit. Baca doa. Kita minta Ustaz sekali Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anzil ar-rahmata 'alaina wa 'ala ahli hadha al-bait wa 'ala ashabi hadha al-bait wa 'ala jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas penyampaian talaqi kita pada malam ini. Dan terima kasih kepada semua yang join, yang share, yang tanya soalan dan sebagainya. Dan terima kasih juga kepada tuan rumah yang beri peluang pada malam ini untuk kita tupang di rumah dia. Dan sebagaimana saya maklum tadi, insya-Allah pada malam esok kita ada kelas muafiq pemasbuh bersama Al-Fadhil Ustaz seperti minggu lepas lah. Jadi siapa-siapa yang ada soalan, saya tengok ni pun ada soalan tanya berkaitan masbuh muafiq tu, bolehlah tanya malam esok semula insya-Allah. Jadi untuk malam ni setakat ini saja. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang yang lemah datangnya daripada diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.